Okey, Waalaikumsalam. okey baik. Okey, apa khabar semua? Kaifah halukum? Sihat ke tak? Sehat. Okey. Kamu tahu tak kenapa kamu kena belajar daripada rumah ni? Tahu kan? Sebab sekolah kita berada dalam zon apa? Zon merah. Petaling sebab tu kena tutup sekolah. Okey, jadi hari ni Ustazah akan mengajar kamu bahasa Arab, subjek bahasa Arab. Masa sebelum tu siapa yang ajar kamu? Sebab Ustazah tak ajarkan kelas kamu. Ustazah mana ajar? Ustazah Tirah kan? Okey. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, okey, Ustazah ada beberapa perkara yang nak kamu ambil perhatian Okey, Ustazah nak kamu jauhkan daripada bunyi bising. Ustazah tak nak ada bunyi bising, ada gangguan lain selain daripada kamu fokus sahaja. Sekejap nak baca peraturan. Okey, Ustazah nak kamu fokus dengan kelas kita pada hari ini. Okey, jauhkan kalau ada gangguan di tepi-tepi kamu, ada adik, dan sebagainya yang kamu rasa itu gangguan, sila jauhkan daripada benda tersebut Dan Ustazah nak kamu fokus, duduk dalam keadaan yang sopan. Okey, tidak bergerak ke mana-mana sehinggalah kita habis kelas. Okey? Okey, baik. Okey, jadi kita akan mulakan. Ustazah nak kamu baca surah Al-Fatihah dulu sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Baca sendiri-sendiri. Okey, Ustazah akan mutekan semua orang dulu Nanti kalau ada persoalan baru kamu unmutekan diri kamu sendiri. Okey, Ustazah akan share skrin ni. Okey, kamu boleh nampak skrin yang Ustazah share? Siapa tu? Naili. Boleh nampak tak Naili? Boleh Okey, baik. Ustazah rasa kamu dah pernah nampak skrin ni. Sebelum ni masa kelas online pun Ustazah ada gunakan slide ni masa PKPP yang masa bulan 3 hari tu. Disebabkan Ustazah Atirah kata dia ulang balik tajuk ni dekat kelas kamu dan belum habis lagi. Jadi Ustazah sambung sambung. Okey, Ustazah minta tolong diam. Okey, sebelum tu Ustazah nak kamu tonton video ni. Kejap Ustazah buka. Udah apa kan? Ini semua. Okay. Fokus tengok dulu. Tak dengar lah. Tak apa, kamu tengok aja tulisan dia tu.
Siapa? Okey, dah dah tengok, dah tonton dah video tadi? Kak Marina? Ya. Okey, apa yang kamu dapat lihat dalam video yang Ustazah tunjuk tadi? Tak, saya tak nampak video tu. Tak ada. Kalau Naili? Cepat Naili. Saya nampak Okey, video tu sebenarnya adalah berkaitan dengan tajuk yang kita nak belajar hari ini, okey. Tajuk kita pada hari ini Ustazah akan ulang balik tajuk yang ke-7 dalam bahasa Arab tahun 3 iaitu Al-Mufrad, Al-Musanna dan Al-Jam'u. Okey, ada 3 benda yang kamu perlu tahu dalam tajuk ini. Okey, Al-Mufrad, Al-Musanna dengan Al-Jam'u. Okey. Yang pertama sekali nanti di akhir pembelajaran ni nanti kamu akan dapat menyebut isim-isim mufrad, isim musanna dan juga isim jamak. Okey, 3 benda tu kamu akan kuasai di akhir pembelajaran ni nanti. Dan kamu juga dapat menulis ni lah isim mufrad, musanna dan jamak ni. Kamu akan dapat tahu mana satu yang kamu nak tambah huruf di belakang perkataan, di belakang kalimah, mana satu yang kamu tak perlu tambah huruf di belakang kalimah dia. Okey? Okey, kita teruskan kepada yang pertama, al-wihdatul ula. Okey, yang pertama kamu perlu tahu dulu al-muzakkar lil akil. Okey, apa itu al-muzakkar lil akil? Okey, nampak tak slide ni? Slide ni, orang yang tengah solat ni. Ada budak tengah solat ni, ada? Muhaimin, nampak tak Muhaimin? Alisha? nampak. Nampak Okey, baik. Okey. Tak. Kat mana nak buka balik ni lah? Buka tu. Yang kita share ni. Nak stop ke nak buka? Nak buka. Dah buka lah. Tapi mana benda tu? Slide ni. Gimana buka? Ni, kat sini present. Dah. Ni kan?
Okey, Ustazah try present balik sekali lagi. Ustazah buka lagi screen lagi sekali. Okey, boleh nampak dah? Muiz, boleh nampak Muiz? Boleh. Boleh. Okey, Ustazah teruskan. Okey, tengok ayat yang pertama. Al-muslimu yusalli solat az-zuhri. Maksud dia seorang lelaki muslim sedang solat zuhur. Okey, Ustazah dah highlightkan dengan warna merah perkataan al-muslim tu. Okey, kalau kamu nampak Ustazah ada highlightkan dengan warna merah. Al-muslim itu ialah menunjukkan kepada kalimah mufrad. Mufrad tu bermaksud dia satu. Kalau kat sini kamu tengok gambar ni ada seorang yang tengah solat. Seorang lelaki muslim sedang solat zuhur. Okey, kita pergi kepada ayat yang kedua. Al-muslimani yusalliyani solataz zuhri. Dua orang lelaki muslim sedang solat zuhur. Dua orang lelaki muslim kita panggil dia al-muslimani daripada perkataan ayat yang pertama tadi al-muslim, sekiranya dia dua orang kita kena tambah huruf alif dan nun, al-muslimani. Jadi dia akan terbentuk kalimah al-muslimani untuk dua orang lelaki. Okey, dan ayat yang ketiga, al-muslimuna yusalluna solataz zuhri. Sekumpulan lelaki muslim sedang solat zuhur. Okey, kalau sekumpulan ni maksud dia apa? Ramai. Ramai dalam bahasa Arab kita panggil dia apa? Jamak. Okey. Untuk mufrad perkataan al-muslim kita tak perlu tambah apa-apa huruf di belakang. Sekiranya dia musanna dua orang, musanna tu dua orang, perlu tambah huruf alif dan nun di belakang kalimah. Okey, dia akan jadi al-muslimani untuk musanna. Okey, manakala untuk jamak pula kita perlu tambah huruf waw dan nun di belakang perkataan al-muslim. Dia akan membentuk kalimah al-muslimuna untuk bilangan yang lebih daripada dua, iaitu tiga, bilangan 3, 4, 5 dan seterusnya. Tak kiralah 100 orang ke, dia akan menggunakan kalimah al-muslimuna. Okey, itu beza antara mufrad, musanna dan juga jamak untuk muzakkar lil akil untuk lelaki. Okey, Ustazah teruskan pula kepada ni. Yang ni Ustazah dah bagi tahu kamu tadi, kalau al-mufrad muslimun tidak perlu tambah apa-apa huruf. Al-musanna perlu tambah ada penambahan huruf alif dan nun di belakang perkataan muslim. Dia akan membentuk kalimah muslimani. Manakala jamak pula akan ada penambahan huruf waw dan nun. Dia akan membentuk perkataan muslimuna. Okey, ni ialah tabel yang penambahan huruf tu. Okey, nanti kamu boleh rujuk di sini. Okey, Ustazah akan teruskan kepada al-wihdatus saniyah. Okey, al-wihdatus saniyah ni al-muzakkar li ghairil akil. Tadi untuk lelaki yang berakal, al-muzakkar lil akil. Sekarang ni kita nak lihat pula kepada al-muzakkar li ghairil akil. Lelaki yang tidak berakal. Lelaki yang tidak berakal tu macam mana contohnya? Yang tidak berakal tu ialah benda. Okey, tadi kita contoh muslim. Orang muslim, sekarang yang tidak berakal tu maksud dia benda-benda. Okey, kat sini Ustazah ambil contoh pintu, al-babu. Okey, al-babu ni tergolong dalam al-muzakkar li ghairil akil. Sebab benda tu dia tidak berakal dan al-babu ni
tergolong dalam muzakkar. Kerana apa? Kalimah al-babu ni di belakang dia, kalau kamu tengok tiada pun tak marbutah. Bila tiada tak marbutah, dia kita panggil al-muzakkar. Okey, kalau ada tak marbutah tu kalimah apa? Kalimah muannas. Okey, ni tak ada tak marbutah jadi dia al-muzakkar. Okey, kalau untuk mufrad muzakkar li ghairil aqil, sama juga macam tadi, tiada penambahan huruf. Dia masih sama perkataan dia al-babu, perkataan asal dia sebuah pintu. Okey, dan apabila dia musanna, dia dua buah pintu, dia akan ada penambahan huruf alif dan nun di belakang perkataan al-babu tadi, dia akan membentuk perkataan al-babani untuk dua buah pintu. Okey, apabila tiga buah pintu, al-abwabu, ni kita panggil dia jamak taksir. Jamak taksir ni sebenarnya kamu kena hafal sebab dia bukan macam tadi. Kalau untuk muzakkar lil akil tadi, dia memang selaras, dia akan ada penambahan waw dan nun di belakang dia. Tapi untuk muzakkar li ghairil akil ni, kamu kena hafal. Dia akan membentuk perkataan al-abwabu, tiga buah pintu. Okey, contoh lain pula. Ustazah ambil perkataan al-baitun. Ni Ustazah buat ayat. Al-baitun jamilun. Ni ayat mufrad sebab perkataan dia masih menggunakan perkataan asal. Jadi contoh ayat untuk mufrad, al-baitu jamilun, sebuah rumah yang cantik. Al-baitu tu untuk sebuah rumah. Sekiranya dia musanna, dia dua buah, kita akan ada penambahan alif dan nun di belakang dia sama dengan tadi. Okey, jadi al-baitani jamilani, dua buah rumah yang cantik. Okey, dan seterusnya untuk jamak pula, dia akan membentuk perkataan al-buyut tu jamilatun, tiga buah rumah yang cantik. Okey, Ifah Insyirah. Ifah? Ya. Okey, Ifah. Ustazah kata tadi kalau untuk jamak, untuk muzakkar li ghairil akil ni kamu kena hafal ke kamu perlu tambah waw nun dekat belakang dia? Ni jamak dia ni. Contoh tadi ni pintu, tiga buah pintu al-abwabu. Kalau untuk rumah, dia akan membentuk perkataan al-buyutu. Sama tak? Ada penambahan waw nun ke dekat belakang kalimah dia ni? Tak ada. Tak ada kan? Okey, bila tak ada, untuk muzakkar li ghairil akil ni memang kamu kena hafal untuk bahagian jamak dia sebab dia tak ada selaras macam tadi. Kalau untuk tadi kita dah tahu kalau jamak kita kena tambah waw dan nun di belakang dia. Okey, Ustazah teruskan pula kepada al-wihdatus salisah. Okey, tadi kita dah lihat kepada muzakkar yang berakal dan juga yang tidak berakal. Sekarang kita nak masuk pula kepada al-muannas lil akil. Ni muannas ni perempuan yang berakal. Okey, perempuan yang berakal Ustazah ambil contoh. Contoh dia untuk mufrad ialah ni, al-mu'minatu, seorang perempuan mukmin, seorang perempuan mukmin. Sekiranya dia dua orang perempuan musanna, dia akan membentuk kalimah apa? Dia akan jadi al-mu'minatani, akan ada pertambahan alif dan nun. Masih sama lagi dengan tadi. Kalau musanna kena tambah alif dan nun di belakang perkataan asal. Al-mu'minatu akan jadi al-mu'minatani. Okey, kalau untuk jamak, untuk bilangan tiga orang ataupun lebih, dia akan membentuk al-mu'minatu.
Kalau kita tengok tadi muzakkar lil akil, untuk jamak dia kita kena tambah huruf waw dan nun. Kalau untuk muzakkar li ghairil akil, yang tu kamu kena hafal. Ustazah kata kalau untuk jamak muannas lil akil ni kamu perlu ada tambah huruf alif dan ta di belakang perkataan asal dia. Okey. Tambah alif dan ta ni. Tengok table ni. Untuk mufrad dia menggunakan perkataan asal mukminatun. Okey, mukminatun. Tiada penambahan ni. Ustazah dah pangkah. Tiada penambahan huruf. Manakala al-musanna pula untuk dua orang, daripada perkataan mukminatun akan jadi perkataan mukminatani. Ada penambahan huruf apa? Alif dan nun di belakang dia untuk dua orang ni. Musanna, dua orang kena tambah alif dan nun. Okey, manakala untuk jamak pula, kamu perlu tambah huruf alif dan ta. Daripada perkataan mukminatun, dia akan membentuk perkataan mukminatu. Okey, mukminatu. Tambah alif dan ta. Okey, itu untuk jamak. Okey, kita lihat pula ayat, contoh ayat untuk mufrad muzakkar mufrad muannas lil akil. Okey, yang pertama ayat dia at-tabibatu solihatun. Seorang doktor perempuan yang baik. Kamu lihat perkataan at-tabibatu tu ialah perkataan asal untuk doktor perempuan. Okey, bila dia jadi musanna, dia akan ada penambahan alif dan nun di belakang perkataan at-tabibatu tadi. Jadi dia akan membentuk perkataan at-tabibatani solihatani. Okey, sekiranya di depan ni kamu tambah alif dan nun, maka khabar, kita panggil belakang ni khabar dia. Depan ni kita panggil mubtada, belakang ni kita panggil khabar. Maksudnya kalau dalam bahasa Melayu, depan ni kita panggil dia subjek, kat belakang ni kita panggil dia predikat. Okey, kalau subjek dia ni kamu tambah alif dan nun, dekat belakang predikat dia ni pun kamu kena tambah alif dan nun. Dia kena sama. Okey, tengok yang tadi. Kalau mufrad tak ada penambahan huruf, dua-dua pun tak ada penambahan huruf kan. At-tabibatun solihatun. Dua-dua tiada penambahan huruf. Apabila dia jadi musanna, kena tambah huruf alif dan nun. Dia akan menjadi at-tabibatani solihatani. Dua-dua kena tambah alif dan nun di belakang perkataan asal. Okey, untuk jamak pula, okey tadi kena tambah apa? Huruf alif dan ta. Sama juga sekiranya dekat subjek ni kamu tambah, maka predikat dia pun kamu kena tambah huruf alif dan ta. Okey, jadi dia akan membentuk at-tabibatu solihatu. Okey. At-tabibatu solihatu. Okey, itu untuk jamak. Okey, kita teruskan kepada kejap Qayyim baru nak masuk ni. Kejap. Ustazah nak masukkan Qayyim dulu. Okey, Qayyim dah masuk Qayyim. Mana Qayyim? Okey. Kita sambung balik. Okey, yang keempat al-wahdatur rabi'ah. Tadi kita dah lihat al-muannas lil akil. Sekarang kita nak tengok pula al-muannas li ghairil akil. Muannas yang tidak berakal.
Tadi kalau lelaki yang tidak berakal, Ustazah ambil contoh benda pintu. Sekarang Ustazah ambil contoh jam. Kenapa Ustazah kata jam ni dia muannas? Alisha. Alisha, mana Alisha? Alisha boleh dengar Ustazah tak? Boleh. Okey, Alisha, kenapa Ustazah kata jam ni dia muannas bukan muzakkar, Alisha? Sebab belakang huruf dia tu ada ta marbutah. Betul. Sebab belakang perkataan as-sa'atu yang bermaksud jam tu ada tak marbutah. Sebab itu kita panggil dia muannas. Apabila dia benda, dia tidak berakal. Jadi kita panggil dia muannas li ghairil akil. Berbeza dengan pintu tadi. Pintu tadi perkataan dia al-babu yang bermaksud pintu, tiada ta marbutah, jadi kita panggil dia muzakkar. Muzakkar li ghairil akil. Ni sekarang kita nak masuk kepada muannas li ghairil akil. Okey, saya ambil contoh as-sa'atu, jam. Okey, untuk sebuah jam kita guna as-sa'atu. Untuk musanna, 2 buah jam, kena tambah huruf alif dan nun. Sama juga, masih lagi sama macam tadi. Sekiranya 2, ada penambahan huruf alif dan nun di belakang perkataan asal. Daripada as-sa'atu akan menjadi kalimah as-sa'atani, 2 buah jam. Okey. Yang ketiga, pergi kepada al-jam'u. Okey, al-jam'u perlu tambah huruf alif dan ta, sama macam tadi, sama macam muannas lil akil tadi. Di belakang dia kena ada tambah huruf alif dan ta. Jadi daripada perkataan as-sa'atu nak jadikan dia perkataan jamak, kalimah jamak, kita kena tambah huruf alif dan ta. 3 buah jam, as-sa'atu. Okey, as-sa'atu. Ni ialah untuk 3 buah jam. Okey, Ustazah buat contoh untuk ayat muannas li ghairil akil. Ustazah ambil contoh dekat sini ni, gambar apa ni? Okey, al-qaryatu. Al-qaryatu tu maksud dia kampung. Kampung. Al-qaryatu jamilatun. Kampung, sebuah kampung yang cantik. Al-qaryatu ni sebuah je sebab dia menggunakan perkataan asal. Okey, tengok pula kepada ayat musanna. Apabila 2 buah kampung, kena tambah apa? Alif dan nun. Seperti Ustazah kata tadi, sekiranya dekat subjek dia kita tambah alif dan nun. Sama juga predikat dia ni jamilatun tu kita kena tambah juga alif dan nun. Dia akan jadi al-qaryatani jamilatani. Dia akan jadi 2 buah kampung yang cantik. Okey. Untuk ayat yang jamak pula, okey, yang ni sama macam muzakkar li ghairil akil tadi. Yang ni jamak dia memang kamu kena hafal sebab dia tiada penyelarasan, penambahan huruf di belakang dia. Yang ni sebab dia lain Yang ni kamu memang kena hafal. Al-qura, daripada al-qaryah, apabila jamak dia akan membentuk perkataan al-qura jamilatun. 3 buah kampung yang cantik. Okey, 3 buah kampung yang cantik. Okey, jadi untuk tajuk ni ada 3 benda yang kamu perlu tahu, iaitu mufrad, musanna dan juga jamak. Okey, 3 benda tu. Tapi dalam 3 benda tu pula, kamu ada 4 lagi benda. Yang pertama tadi apa? Muzakkar lil akil. Okey, iaitu lelaki yang tidak lelaki yang berakal. Ustazah ambil contoh tadi apa? Muslimun tadi tu. Jadi kita dah nampak muslimun tu orang muslim. Orang muslim tu kita panggil dia muzakkar lil akil. Okey, yang kedua al-wihdatus sani tadi al-muzakkar li ghairil akil. Ustazah ambil contoh apa tadi? Al-babu, pintu tadi tu. Ustazah kata al-babu tu kita panggil dia al-muzakkar sebab dalam perkataan al-babu di belakang dia tidak mempunyai ta
marbutah. Sebab tu kita panggil dia muzakkar li ghairil akil. Apabila dia benda memang automatik dia kita panggil tidak berakal. Okey, yang ketiga al-wahdatus salisah yang kita dah belajar tadi iaitu muannas lil akil, perempuan yang berakal. Tadi ustazah dah ambil contoh apa? Al-mu'minatu, perempuan mukmin. Okey, tu untuk contoh muannas lil akil. Okey, dan yang terakhir tadi kita baru belajar tadi al-wahdatur rabi'ah. Apa dia? Al-muannas li ghairil akil. Tadi ustazah ambil contoh yang ustazah tanya Alisha tadi. Contoh apa? Jam. Okey, jam tu tidak berakal sebab dia benda. Jadi sebab apa ustazah kata dia muannas? Sebab perkataan as-sa'atu itu mengandungi tak marbutah di belakang kalimah tersebut. Sebab tu kita klasifikasikan dia sebagai muannas. Okey, baik. Itu sahaja untuk tajuk ini, pengulangan untuk tajuk ini. Jadi sekarang ustazah nak kamu buka buku latihan yang berwarna hijau tu. Ustazah dah tanya ustazah Atira, kamu dah buat buku latihan tersebut sampai muka surat 30, betul? Betul tak Qayyim? Mana Qayyim? Qayyim ada tak? Qayyim mana Qayyim? Tadi ustazah dah admit dah Qayyim masuk tadi. Qayyim dengar ustazah tak? Muhaimin ada Muhaimin. Ifah mana Ifah? Ya. Okey, Ifah betul ke kamu dah buat buku aktiviti yang warna hijau tu tajuk ni sampai muka surat 30 dengan Ustazah Atira? Ya. Sampai 30 je Ustazah. Okey, sampai 30 Jadi sekarang ni Ustazah nak kamu sambung buat buku tu daripada muka surat 31, 32 dan 33. Okey, tanda sekarang dekat bawah tu. Saya kalau Ustazah Atira dia suruh saya buat sampai 28 tu. 28 je. Oh, tak apalah. Mungkin yang tu awak tak datang kot hari tu. Yang masa Ustazah Atira buat sampai 30 tu, tak apa. Okey, jadi kamu Ustazah nak sekarang ni kamu mulakan buat daripada muka surat 31. Okey, 31. Sekarang jangan left lagi sebab masa kita sampai pukul 12, kamu buat sekarang. Sekiranya kamu tak faham, kamu boleh tanya Ustazah. Siapa yang tak ada buku aktiviti warna hijau tu angkat tangan. Naili ada? Ada. Alisha ada? Ada. Kamarina? Ada. Okey, Ifah? Ada. Ada, okey. Qayyim ada tak? Ada. Muiz? Ada. Ada ni siapa nama awak ni? Akilah Husna. Akilah Husna ada? Ada. Ada. Adib Lutfi? Ada. Makan bulu-bulu. Ada ke tak ada? Ada. Ada. Is Imtiaz ada tak? Ada. Ada. Okey, jadi kamu boleh mula buat sekarang. Tanda muka surat 31, 32 dan 33. Okey. Okey. Okey, sekejap ya. Sementara kamu buat ni, Ustazah nak pergi ambil buku aktiviti kamu. Okey, buat dulu muka surat 31 tu, dia suruh
ada jadual kan? Ada jadual di muka surat 31 tu. Kamu perlu, dia dah bagi kalimah-kalimah mufrad di sebelah kanan dan kamu sekarang ni kamu perlu isikan mana satu isikan bahagian musanna dan juga jamak. Macam mana? Kalau daripada mufrad tu macam mana nak jadikan dia kalimah musanna, macam mana nak jadikan dia kalimah jamak. Okey, sekejap Ustazah ambil, kamu buat dulu, Ustazah ambil buku latihan kamu. Okay. Ustazah. Aduh. Tak apalah. Okay, ada siapa-siapa yang tak tahu nak buat tak? Saya. Yang mana satu? 3. Apa? Tak tahu. Saya tak Soalan faham. nombor? Yang tak ada apa-apa lah. Dah faham dah. Tengok contoh Alisha ni. Perkataan yang pertama, perkataan mufrad yang diberi yang pertama, perkataan al-baitu. Al-baitu tu maksud dia rumah. Okey. Dia dah bagi mufrad. Kalau musanna dia nak kena tambah apa dekat belakang perkataan al-baitu tu? Alif nun. Alif dan Nun. alif dan nun. Jadi dia akan jadi al-baita ni sebab tambah alif dan nun. Okay, kalau jamak pula nak kena tambah apa dekat belakangnya? Wow ke? Bukanlah. Tadi kita dah kata tadi. Al-baitu tu sebab dia mu'annas li ghairil akil. Kalau mu'annas li ghairil akil ni kamu kena hafal. Jadi saya dah tunjuk tadi. Kalau rumah, kalau untuk jamak dia akan jadi apa? Al-buyutu. Alif, lam, ba, ya, waw, ta. Terbuka, ta maftuhah Jangan ta marbutah, jangan yang bulat tu, yang terbuka. Al-buyutu yang jamak dia. Kalau untuk nombor 2 tu baru boleh tambah apa? Nombor 2 tu al-faslu. Kalau musanna dia macam mana musanna? Tambah apa? Alif dan nun. Semua tu kena tambah alif dan nun sebab dia musanna untuk bilangan yang 2. Kalau jamak dia macam mana? Kalau al-baitu tadi dia akan jadi al-buyutu. Kalau untuk al-faslu ni dia akan jadi apa? Al-fusul. Alif lam fa waw lam. Ya, siapa tanya tu? Angkat tangan. Angkat tangan, saya tak tahu. Kena buatlah ni. Alisha. Ya apa? Aifah. Alisha. Ya. Okay, Naili, soalan betul.
Alah. Kitabu. Aisyah, Kitabu. Tak faham kan? awak nak tengok kucing kita? Jadikan dia jamak. Tengok dia sedap je. Nah, Lagi tak dengar lah. alah, saya tunjuk saya tengok je. Tak nak tunjuk Jadikan apa. perkataan Saya tengok musanna saya. ke jadikan perkataan jamak. Dia tanya awak nak ke? Kita tanya je kot. Nak, ya Allah. Ha, yelah. Kan Kalau dia untuk musanna dia kena sama je macam biasa, tambah alif dan nun. Kalau untuk jamak dia akan jadi al-kutubu. Macam tadi. Al-buyutu, al-kutubu. Yalah, benar pensel. Pensel banyak-banyak. Pensel banyak. Ustazah. Sebab banyak ada. Kenapa Torik Eding? Kutubu eja dia alif, lam, kaf, ta, waw, ba. Al-kutubu. Samarina, buat kerja dululah. Maaf Ustazah. Ha. Ya Allah, kau mainan. Your cat is so cute. Kau ada panjat meja tadi. Koyin boleh ke Koyin? Diamlah Torik. Ifa. Apa? Hana kacau Ustazah. Ifa. Ustazah. Saja awak pergi main kat jauh-jauh dulu. Buat kerja dulu. Ustazah. Hello, Naili kisah dah banyak buat. Ustazah. Aisyah. Ya. Macam mana 31 ni? Ha? Siapa tanya tu? Muiz. Baru aku dah tahu. Ustazah macam mana nak buat buat 31? Muiz ke tanya tu? Okey, Muiz. Soalan nombor berapa Muiz? Ha? Soalan nombor berapa? Nombor 1. Nombor 1. Okey. Muiz tak tahu lagi nak buat macam mana Okey, sekarang ni dekat dalam kotak tu ada 3 kolom. Ada 3 kolom kan? Dia ada mufrad, musanna dengan jamak. Okey, mufrad tu dia dah bagi dah semua perkataan mufrad tu. Okey, daripada perkataan mufrad tu, contoh tu perkataan al-baitu. Dia bagi betul? Dia bagi perkataan al-baitu. Jadi, Muiz kena jadikan perkataan al-baitu tu kepada kalimah musanna dengan kalimah jamak sebab dia belum bagi lagi. Okey, jadi macam mana nak nak jadikan kalimah al-baitu tu kepada kalimah musanna? Nak kena tambah apa? Kena tambah huruf alif dan nun di belakang perkataan al-baitu tu. Dia akan jadi al-baitani. Okey, maaf puan. Okey, ni Faid buat daripada muka surat 31 sampai muka surat 33 dalam buku aktiviti yang warna hijau. Okey? 31 sampai 33. Okey, buatlah dulu betul-betul. 31 sampai 33. Kemana boleh? Saya tak nak ada yang main chat Buat kerja awak.
Apa? Sama ke dia ni jing-jing. Ustazah, Ya. saya faham yang jamu tu lah Ustazah. Nombor berapa Alisha? Semua nombor kita tak tahu. Tapi Apa? yang jamu tu je tak tahu. Oh, yang jam'u tu. Tadi Ustazah dah bagi tahu sampai dekat Al-Kitabu kan, sampai 4 dah kan. Al-Kitabu tu dia akan jadi Al-Kutubu. Okey, kalau An-Najmu, kalau jam'u dia akan jadi apa? An-Nuju, Jangan tak nampak pun. An-Nujumu, Alif, Lam, Nun, Ja, Waw, Mim. An-Nujumu. An-Najmu, perkataan jamak dia akan jadi An-Nujumu. Okey Ustazah. Saya still tak faham. Untuk Al-Babu tu tadi Ustazah dah ada dalam slide Ustazah. Apa dia jamak dia Al-Babu tadi? Tadi dah ada dalam slide dah. Pelik je. Marina. Why do you Saya dah faham dah macam mana nak buat yang jamak tu. Faham dah? Saya dah figure out dah. Okey, bagus. Oh, macam tu. Kalau Kamarina, kalau untuk kalau untuk Al-Kubu tu dia akan jadi apa? Apa? Yang mana satu Ustazah? Nombor 3. 3. Bukan surat 31 ke? Ya, muka surat 31. Yang nombor 3 Al-Babu tu. Bukan Al-Babu, Al-Kubu. Nombor Dia akan 3. jadi Al-Awabu. Al-Akwabu. Okey, betul. Al-Akwabu. Yang tu ada dalam buku teks tu. Al-Akwabu. Saya dah Lam, tengok dah macam mana tu. Alif Hamzah, Kaf, Waw, Alif Ba. Al-Akwabu. Jamak kepada Al-Kubu. Nombor 3 tu. Oh, okey. Ustazah, Ya. macam ni. Okey, untuk muka surat 32 tu, tadi masa dekat muka surat 31 tu dia bagi perkataan mufrad. Yang 32 tu dia bagi pula perkataan musanna. Dia suruh pula kamu buat perkataan mufrad dengan perkataan jamak. Jadi daripada musanna tu macam mana nak jadi mufrad? Kena buang apa? Kena buang Alif dan nun. Kena buang huruf alif dan nun. Baru dia akan membentuk kalimah mufrad. Contohnya nombor 1 dia bagi musanna dia atau bi batani. Apabila kita buang alif dan nun akan jadi apa? Atau bi
batu. Atau B, batu. Sama je semua tu. Semua kena buang alif dan nun untuk kalimah mufrad tu. Dia akan kembali kepada perkataan asal dia, kalimah asal dia. Okey, ada lagi 2 minit je lagi sebelum Ustazah tamatkan kelas kita. Apa? Ada apa-apa lagi yang kamu nak tanya yang tak faham dengan soalan di muka surat 31 sampai 33? Tak apa, saya dah tahu. Oh, dah tahu Kamalina. Yang lain macam mana? Is Imtiaz okey? Okey. Muhaimin tak ada buku kan? Nanti Muhaimin balik rumah nenek buat muka surat 31 sampai 33. Dan saya tak faham. Tak apalah tengok dalam buku teks. Apa Alicia, Alisa? betul kau tak faham. Cuba tengok dalam buku teks. Ada perbezaan sikit. Kau boleh tengok. Apa Alicia tak faham yang mana Alicia? Ustazah. Ya, siapa tu? Muiz. Bukan. Dah Faik. tu? Faik. Faik yang mana? Yang Yasin ni ke Faik? Cara nak. Ini jawab. Okey. Faik. Yang mana? Yang ni. Kenapa Faik buka muka surat tu? Muka surat 31 Faik. Inilah 31. Tu buku Imla Faik. Ni bahasa Arab. Dah. Bahasa Arab buku aktiviti warna hijau Faik. Ni buku ni. Nampak tak ni? Ni Ustazah tunjuk ni buku ni. Warna Ni. hijau, Faik. Ni warna hijau tu. Tu awak buka buku warna merah. Ni warna hijau ni. Muka surat 31 sampai 33 ni buku warna hijau aktiviti bahasa Arab. Bukan Imla. Yang awak buka tu Imla. Okey, murid-murid sekalian. Okey, Ustazah nak awak siapkan muka surat 3 muka surat tersebut sebab masa kita pun dah tamat Okey, terima kasih semua yang hadir untuk kelas bahasa Arab pada hari ini. Okey, Ustazah ulang lagi sekali sebelum Ustazah tutup kita punya mic ni. Yang hari ni kita belajar ada 3 benda. Kamu perlu tahu iaitu mufrad, musanna dengan jamak. Okey, untuk bilangan 1, bilangan 2 dan juga bilangan yang lebih daripada bilangan 2. Itu 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita panggil dia jamak. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tutup kelas kita dengan surah Al-As. Ustazah. Ya. Kalau tak siap lagi. Buat dekat rumah. Boleh rujuk buku teks. Ada dalam buku teks. Okey? Okey. Okey, terima kasih. Syukran jazilan. Okey. Terima kasih kerana memberi perhatian. Okey? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kamu dah boleh keluar dah. Boleh left. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.